أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم امتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نور بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واتلق به ألسنتنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا Qauli amma ba'du. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kehidupan dan nikmat segala kemudahan yang disediakan untuk kita daripada kita kecil hinggalah kita dewasa, dan sehingga sekarang kita masih lagi menggunakan nikmat-nikmat Allah. Memang sepatutnya kita kita bersyukur, ya, dan Allah mengingatkan kepada kita jangan sekali-kali kita kufur akan nikmat Allah, ya, kerana Allah kata wala in kafartum inna azabi lasyadid. Di ujung ayat ke-7 surah Ibrahim tu Allah memperingatkan kita yang sekiranya kita bersyukur, tentu Allah akan tambah lagi kenikmatan dia kepada kita, tetapi janganlah kita sekali-sekali kufur akan nikmat Allah, ya, kerana jika kita kufur, Allah memperingatkan kita dengan bukan saja peringatan, ya, Allah mengingatkan bersama dengan amarannya, bersama amaran, iaitu perbuatan-perbuatan yang kufur terhadap Allah, termasuklah kufur akan nikmat Allah, akan dihadapkan dengan azab yang sangat dahsyat, ya. Jadi itu untuk pengajaran kepada kita supaya kita sentiasa berhati-hati, ya, di dalam perbuatan kita, perbincangan kita, pemikiran kita, dan juga perancangan perlakuan kita setiap hari itu. Hendaklah kita pastikan semuanya dilakukan dengan ilmu, ya. Ilmu itu ialah ilmu kalam Allah, ilmu daripada Al-Quran, ya. So sebab segala setiap sesuatu yang kita nak lakukan di dunia ini sebenarnya sepatutnya adalah berpandukan Al-Quran. Jadi kalau kita belum lagi memahami Al-Quran secukupnya, sepenuhnya, maka perlulah kita bertindak, ya, untuk memastikan kita memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca supaya dia menjadi panduan dalam kehidupan kita. Kita hari ini kita akan teruskan perkongsian kita seperti biasa. Saya mutekan dulu mikrofon tuan-tuan dan puan-puan untuk mengelakkan kalau ada gangguan daripada bunyi-bunyi luaran, ya. Saya okay, and then kita masukkan co-host supaya dapat membantu kita untuk menerima masuk kalau ada rakan-rakan yang masih lagi dalam masuk kelas sekarang. Yang kita berkongsikan skrin dulu sebagai alat untuk membantu perbincangan kita. Kita gunakan beberapa bahan-bahan digital, ya, kita kerana sekarang ni kita berada di zaman digital, ya, the era of digitalization. Jadi kita
guna pakai. Ini pun kemudahan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita tidak menggunakannya, seolah-olah kita tidak mensyukuri nikmat Allah ni. Jadi pastikan tuan-tuan, puan-puan mahir tentang penggunaan digital Al-Quran yang telah lama kita kongsikan ni, iaitu digital Al-Quran tafsir dan perkata ni. So sekarang kita masih di surah yang ke-2 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 iaitu yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita sudah pun sampai ke wallazina amanu. Kita dah sampai ke wallazi. Kita minggu lepas hari Jumaat kita sempat berkongsikan pengenalan kepada kalimah amanu. Ya, amanu ni ialah silah, silah, dan juga dia juga maktuf kepada Allah. Pertamanya dia adalah silah kepada wallazina ni untuk membentuk maktuf kepada Allah. Allah tu adalah maf'ulun bih yang pertama. Kemudian wallazina amanu ni adalah maf'ulun bih dalam bentuk maktuf kepada Allah tu yang kedua. Jadi dia maf'ulun bih yang kedua kepada Allah sebagai maktuf, iaitu tambahan kepada Allah, disebabkan oleh waw atifah di sini, waw atifah. Dan pada masa sama, penyambungan cerita ni dimainkan oleh kalimah allazina dalam bentuk isim mausul. Jadi amanu wa ma yakhda'un, semua tu adalah sambungan sambungan kepada Allah tu. Dia menjadi silah, sambungan dipanggilkan silah di dalam bahasa Arab. Jadi kita teruskan perkongsian kita amanu ni dengan melihat catatan yang telah kita buat hari Jumaat dalam screenshot, iaitu kita mengupasnya amanu. Kita membuat pembentukan kalimah. Sebelum tu kita sudah membuat melihatnya dalam bentuk dalam bentuk komponen lah, ataupun kaitan di antara kalimah-kalimah tu sebelum tu, dan kita membuat komponen. Amanu tu kita pecahkan kepada komponen amana dengan waw alif ziyadah tu, dan kita pun telah membuat penerangan kepada kalimah tu, iaitu dia adalah fi'il madhi maklum, wazan keempat, wa fa'iluhu, dan fa'ilnya muzakkar jamak yang maf'ul tu, yang ni kita buat pada hari Selasa rasanya, sebelum kita beristirahat hari Rabu dan Khamis, dan kita sambung pada hari Jumaat tu dengan membuat pembentukan kalimah. Cuba kita lihat. Hari ini kita akan sambung. Kita sampai ke amanah. Amanah ni sebenarnya adalah kata terbitan, kata terbitan, dan kita akan sambungnya sehinggalah menjadi kalimah amanu. Lepas tu kita tambahkan dengan wallazi sebelumnya supaya dia lengkap, dengan konteks amanu tu ialah silah kepada allazina ni. Jadi untuk ke situ kita akan gunakan leksi logos seperti biasa. Kita akan gunakan keyboard leksi logos tu, dan kita
keluarkan semula simpanan kita di dalam Microsoft Word yang kita simpan hari Jumaat supaya kita dapat menyambung perbahasan kita. Ini dia. Ya. Kalau kita sudah simpan tu, insyaAllah dia selamat. Ya, kita cuma copy and paste semula sajalah. Ya, so kita copy dia, kita tekan Ctrl C, ya, bawa ke Lexilogos dan kita tampal dia dekat Lexilogos ni menggunakan kekunci Ctrl V, ya. Tekan Ctrl V, so dia akan tampal semula di situ. Tampal tu maknanya paste lah. Ya. Kita buat sedikit pembentukan, kita besarkan sikit supaya nampak tulisan dia lebih jelas. Iaitu di sini amanah tu sebenarnya adalah kata terbitan, ya, yang mana kita sepatutnya letakkan catatan di situ, ya, iaitu kata terbitan sebagaimana kita meletakkan catatan di dalam aminah tu sebagai kata dasar bersama dengan makna. Jadi di sini pun kita juga kena catatkan yang amanah adalah sebenarnya kata terbitan, ya. Jangan lupa, sebab itu penting kita memahami proses pembentukan kalimah ni. Kita kena jelas, ya, kena jelas setiap step tu, setiap langkah tu. Langkah pertama apa dia? Langkah pertama adalah 3 huruf akar, ya. Langkah kedua ialah kata dasar. Langkah ketiga membentuk kata terbitan, ya. Dengan menggunakan acuan yang tertentu, dia membentuk kata terbitan. Tetapi yang ni, kata terbitan ni belum lagi selesai, dia perlu diubah menjadi mana. Yang ni barulah selesai. Bila dia selesai tu barulah kita catatkan, ya, itulah kata terbitan. Ta, ro, ba, ya dan tanon lah kata terbitan, ya. Itu dia. Jadi kita bila kata terbitan tu, kita berikan makna sekali, iaitu dia telah beriman, ya. Kenapa kita kena beri makna? Supaya apabila kita membentuk kalimah tu, kita dapat menggunakan, ya, makna yang telah kita bina ataupun kita terjemah dalam proses pembentukan tu untuk akhirnya menterjemahkan kalimah itu sendiri. Jadi sekarang ni kita mana adalah fi'il madhi. Kata terbitan dia adalah fi'il madhi maklum, wazan keempat, muzakkar mufrad. Dia masih lagi mufrad, ya. Default kata terbitan dalam bentuk mufrad, dia belum lagi jamak, ya. Tidak ada kata terbitan dalam bentuk jamak. Ini semua kata terbitan adalah dalam bermula daripada mufradah, singular. Kalau ayat itu menggunakan jamak, jadi daripada singular kata terbitan tu ditambahkan imbuhan majmu'ah. Dia dipanggilkan imbuhan majmu'ah, tu maknanya imbuhan menjamakkan kalimah. Ya, jadi mana kita sambung proses ni dengan meletakkan arrow, ya, arrow seterusnya. Jadi apa kita buat? Kita ambil mana ni, kata terbitan yang telah kita bina tu, ya, masukkan ke sini. Lepas tu tambahkan dia dengan imbuhan majmu'ah tadi, iaitu waw alif ziyadah. Ni waw alif, alif ziyadah ialah alif, kemudian kita tekan tanda bulat di sini, ya. Jadilah dia waw alif ziyadah. Yang ni masih lagi singular, tambah dengan imbuhan waw alif ziyadah. Waw alif ziyadah ni apa dia? Ialah fa'il dia, ya. Fa'il kepada mana ni nak menunjukkan fa'ilnya adalah
lelaki yang ramai, ya, lelaki yang ramai, ya. Walau bagaimanapun pembentukan lelaki di sini yang dipanggilkan muzakkar di dalam Al-Quran, dia juga merujuk kepada kumpulan-kumpulan manusia lelaki dan perempuan. So dia tidak semestinya lelaki sahaja, ya. Kalau lelaki saja dia menggunakan waw al-ziyadah, tetapi biasanya bila Allah nak menceritakan tentang wallazina amanu, dia bukan lelaki saja, ya, dia campuran. Ada lelaki, ada perempuan. Dia bukan perempuan saja dan bukannya lelaki saja, dia adalah bercampur, ya. Macam kita di Malaysia ni, kalau kita kata kita orang yang beriman di Malaysia ni adalah campuran lelaki dan perempuan. So bila campuran lelaki dan perempuan, imbuhan juga menggunakan waw alif ziyadah. Jadi kita lihat konteks dia, ya. Konteks dalam ayat ni, bila Allah kata wallazina amanunya, mana bercampur ni, ramai lah, bukan lelaki saja. Jadi mana ditambahkan dengan waw alif ziyadah, dia akan menjadi amanu, ya. Amanu, apa, kita kopikan dia dalam, lepas tu kita gabungkan dia, ya. Gabung macam mana nak menggabungkan, kita buangkan tanda campur tu, ya. Jadi dia akan menjadi amana tambah waw alif ziyadah, ya. Waw ni adalah waw mad. Waw mad dia tidak boleh mengambil nun tu berbaris fathah, ya. So kita kena ubahkan dia baris tu kepada baris hadapan, iaitu dhammah. Kita buat satu step lagi, iaitu kita kopikan sini, letakkan di sini dan pastekan dia. Lepas tu kita tukarkan baris kepada nun, ya. Untuk meraihkan hukum tajwid, nun tu perlu ditukarkan kepada baris hadapan. Tapi baris yang sebenarnya bukannya baris hadapan. Baris yang sebenarnya adalah baris atas yang mana ditulis sekarang ni, ya. Sebab tu kita kata bila kita menerangkan kalimah fi'il madhi, kedudukan dia ialah bil fathati, dengan baris fathah. Jadi baris dhammah tu bukan baris dia, ya. Bukannya baris dia, itu baris yang yang diubah untuk menyesuaikan dengan waw alif ziyadah, ya, sebagai imbuhan majmu'ah tadi, dia perlu tukar, ya. So bila menerangkan, kita kata masih lagi fi'il madhi tu bil fathati. Okey, jadi selesailah, ya, selesai. So apabila selesai dan kita boleh memberi makna kepada dia lah, ya, makna kepada dia, iaitu makna kita buat macam mana biasanya, kita akan bracketkan lah, ya, bracketkan dan beri makna apa dia. Sama ada kita nak buat situ atau kita buat ke bawah lah untuk lebih senang, ya. Kita letak buat satu pernyataan tentang kita dah siap amanu tu, kita buat terjemahan lah, ya, terjemahan kalimah. Tapi yang seloknya sini kita buat apa? Kita tambah untuk melengkapkan dalam ayat tu, kita tambahkan amanu tu dalam konteks wallazina, ya. So kita ambil ni, kita kopikan saja untuk melengkapkan proses tu, ya. Sebab amanu tu dia tergantung sebenarnya, ya. Amanu tu dia adalah silah kepada allazina. Jadi kita masukkan sekali untuk mengemaskan pembentukan kalimah di dalam ayat tu, iaitu wallazina amanu, ya. Kemudian barulah kita buat buat pembentukan buatkan terjemahan, ya. Itu kita pergi ke line di bawah ni, kita typekan topik dia,
Terusnya ialah kita terjemah. Kita sudah buat pembentukan kalimah, kita akhiri dengan terjemahan, ya. Terjemahan, mim alif ha nun. Okey. Terjemahan kalimah kita, mana yang kita nak terjemah ni, terjemahkan ni sekali. Iaitu kita nak terjemahkan wallazina amanu, ya. Kita masukkan terus dalam konteks dia. Okey. Waw tu kita sudah tahu, waw tu adalah waw atifah yang bererti dan. Allazina ialah orang-orang yang kita di keyboard Arabik ni dia tidak ada nga, ya, tidak ada nga, jadi kita pergi ke Lexilogos Jawi. Kita buka Lexilogos baru dan ambil bahasa language dia Jawi Melayu lah ni, dan kita tekan, kita type di sini orang-orang yang, dan kita copy kita ke Arabic, Lexilogos Arabic tadi, orang-orang yang, alif, waw, ra dengan nga. Orang-orang letakkan tanda dua ni bermakna yang ramai lah. Orang-orang yang y dengan nga sekali lagi, dan kita kopikan yang ni ke Lexilogos Arabic tadi, ya. So orang-orang yang, copy and paste, Ctrl V kan dekat sini. Amanu, ya, wallazina ni ialah orang-orang yang, ya. Amanu ialah mereka telah beriman. Itu asal dia, ya. Mereka telah beriman. Jadi kita orang-orang yang kita boleh terus beri maknanya sebagai dan orang-orang yang beriman. Ya, mim, alif, nun, ya. Dan orang-orang yang beriman kepada kalimah wallazi na'amanu. So bila kita melihat dalam konteks ayat tu, kita sudah boleh memenuhkan keseluruhan terjemahan kepada 4 perkataan yang pertama, iaitu yukhadi'unallaha wallazina amanu tu akan memberarti mereka cuba menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Itulah konteksnya, ya. Maknanya Allah nak mengatakan orang-orang ini, ya, orang-orang ni adalah dalam kumpulan orang-orang munafik, ya. Mereka cuba nak menipu perbuatan mereka tu, ya. Allah kata cuba nak menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman, ya. Itulah untuk setakat amanu, dan besok insya-Allah kita akan sambung terus dengan kalimah seterusnya, ya. So yang ni kita boleh simpanlah, ini kira sudah mencukupi untuk penerangan kepada kalimah amanu, termasuk juga wallazina. Tadi wallazina sebenarnya kita telah buat sebelum ni, ya, dan kita buat kontrol print screen dia. Sorry, terjemahan wallazina. Okey, silap, print screen tu kena penuh lah, ya. Print screen. Okey. Dan sekiranya kita nak guna lagi, kita macam biasa kita simpan keseluruhan ni di Microsoft Word, ya. Sekira in case kalau kita nak guna pakai dia sekali lagi, yang kita pastekan kat sini lah, ya. Ini yang baru. Yang lama tu kalau nak
buang tu kita dah boleh buang lah. Ini untuk simpanan kita sahaja ya. Prof, nak tanya Prof. Ya. Yang hari semalam saya ada tanya Prof tu, ijtama'atil ins dengan al-jin tu kan, telah berkumpul apa, sekumpulan manusia dan jin tu. Ha. Dia pakai madi yang fi'il madi, uh, muannas yang mufrad untuk kumpulan tu lah. Tapi Hmm. kumpulan macam ni orang beriman ni, dia kenapa dia tak boleh pakai macam standardized dia macam tu? Dia ramai macam tu. Yang mana? Ni Manu ni kumpulan ni, orang-orang yang beriman ni. Oh, itu yang ini ialah fi'il apa ya? Fi'il madhi. Yang tu pun fi'il madi juga kan? Ijtama'ati dia Ha, ambil. Saya tak faham nak dia kata. biasanya kalau fi'il madhi itu dalam bentuk apa kita panggilkan jumlah fi'liyah. Ayat-ayat jumlah fi'liyah, ayat-ayat fi'liyah. Ayat fi'liyah ni berapa dia? Dia mulakan dengan kata kerja dan diikuti oleh subjek dia. Wallazina amanu ni jumlah ismiyah dia panggil ya, ayat-ayat ismiyah. Ayat ismiyah ni dia bermula dengan apa? Isim dulu. Macam wallazi ni kan ya. Allazi ni lepas tu baru dia amanu. So kita lihat apa ni? Kata kerja dia selepas apa ni? Kata nama dia iaitu allazi ni lah orang-orang yang beriman tu. Inilah subjek yang apa ni yang bersangkut paut dengan perbuatan amanu tu ya. Ini bentuk dipanggil bentuk ayat-ayat ismiyah. Dia nyatakan subjek dia, lepas tu dia nyatakan tugasan dia ataupun perlakuan dia, iaitu yang telah beriman ya. Dalam ayat-ayat kalau dia mula dengan madhi dulu, kemudian dia ikut dengan subjek dia tu, dipanggilkan ayat apa? Fi'liyah. Sebab dia bermula dengan fi'il madhi itu ya, itu ayat fi'liyah. Jadi apabila terdapat subjeknya yang berbentuk kumpulan ya, kumpulan biasa kumpulan manusia ataupun kumpulan benda ya, dan hendak dinyatakan sebagai satu kumpulan. Satu kumpulan maknanya bilangan dia satulah, jadi mufradah. Daripada ramai Walaupun itu banyak, walaupun banyak walaupun kumpulan-kumpulan ni. ya, sebab dengan satu kumpulan ya, macam kaum kan ya, kaum. Kaum Mm-mm. tu ramai orangnya kan, tapi dikira satu. Mm-mm. So so itu akan mengambil bentuk apa? Kalimah muannas yang mufradah. Sebab tu kalau nak diberikan dhamir kepadanya, dia akan menggunakan hiya lah. Walaupun kumpulan tu manusia tu pun muazzakar, yang tadi Walaupun tu kumpulan dia pun manusia itu muzakkar. muazzakar juga. Ya. Maknanya dia bukannya mengira seorang dalam tu ya, dikira dia mengambil kumpulan tu. Kumpulan satu kumpulan tu dikira sebagai muannas. Ada tak berlaku kumpulan yang dia akan jadi muzakkar? Macam mana? Ada tak berlaku kumpulan yang muzakkar kalau dalam keadaan Tak ada. tak ada, memang dia seakan sentiasa macam Yang kan sentiasa. sentiasa Ya. muannas. Sama ada Dan, dan mufrad dia bila dia nak digunakan mufradah. sebagai mufrad. Hmm. Kalau Okay. satu contoh yang terbaiknya bagi mereka yang membuat latihan dalam e-book surah Yasin ya, boleh berkongsi dengan kawan-kawan kita yang mengambil mungkin saya tunjukkan sini lah.
Yasin 36 ayat ke-8 ya. Ayat ke-8. Tengok di sini ya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Kalau kita tengok ni ada hiya sini kan ya. Hmm. Hiya. Kenapa hiya? Hiya ni merujukkan kepada yang ni lah. Aghlalan ni. Aghlalan ni adalah apa ni kumpulan ya. Aghlalan ni jamak. Aghlalan ni apa ni? Belenggu-belenggu ya. Sesungguhnya kami telah menjadikan ke atas tengkuk-tengkuk mereka tu belenggu-belenggu. Ya, belenggu-belenggu tu Allah nak menceritakan fahia, maka ia ilal azqani. Jadi belenggu-belenggu tu ya, sehingga maknanya banyaknya belenggu, besarnya belenggu tu dia ke tengkuk mereka tu sehingga sampai ke dagu ya. Dagu, azqani dagu. Ilal azqani fahum muqmahun, maka mereka dalam keadaan terdongak. Jadi hiya juga sini, ini muannas mufrad lah ni. So dia merujukkan kepada apa? Dia merujukkan kepada aulalan, belenggu tadi yang banyak belenggu tu sangat ya. Dijadikan dia sebagai satu benda. Satu nak menceritakan sehingga dia ya, dia bukan apa? Dia bukannya dalam jamak. Sehingga belenggu-belenggu tu sampai ke tengkuk, tidak. Ya, digunakan sebagai mufrad. Jadi dia menggunakan mufrad yang apa? Muannas. Ya, sebab ini adalah kumpulan ya. Fi'liyah. Kata kerja dulu baru subjek. Dalam kes ni kata kerjanya adalah Dalam kerja ni, kata kerja ni di sini ja'alna ni. Dia ni dia subjek. Hiya ni nak merujuk kepada aulalan tu, domain dia. Domain dia. Bila domain dia, kalau adalah kata kerja kepada aulalan tu, dia akan mengambil juga muannas lah. Maksudnya dimasukkan dalam tu failnya. Kalau apa, dalam konteks ni tidak ada, aulalan ni tidak ada. Yalah, Kerja, kan? kalau lah dia Kalau ada kata kerja, kata kerja yang apa, fi'liyah lah. Ya, dia akan mengambil muannas sebab sekarang ni apa dia punya fa'il dia hiya ni lah. Hiya tu fa'il dia. Hiya tu mewakili aghlalan tu ya. Jadi aghlalan tu fa'il dia ya, dan dalam konteks tapi dalam ayat ni dia tidak boleh lah sebab dia adalah objek kepada ja'alna ni. Sebab tu dia mengambil mausuf di sini. Tapi apabila nak menceritakan aghlalan tu dalam domain, dia akan terjemahkan, dia akan diwakili oleh domir hiya, menunjukkan dia muannas lah. Jadi berat sikit otak saya sebab dia dah, saya nak fahamkan kata kerja dengan subjek tu kan. Sebab dia dah ada objek pula kat situ. Dia ni sebagai objek lah. Ya, objek ya. Kalau dia subjek pun samalah. Ya, kalau dia subjek, kalau nak diberikan domain ke subjek tu, dia akan menjadi hiya jugalah. Yalah, dalam kes ni dia objek lah. Ya. Okey, balik kepada yang tadi kita di mana? Leksi logos ya. Okey, kita pun selesai pun menyimpan tu dan kita okey, besok seterusnya kita akan sambung balik ke ayat yang ataupun kalimah selepasnya. Tadi sudah 7.52 ya. Iaitu kita sambung kepada wama yakhda'un ya, wama yakhda'una ya. So ini kita boleh buatkan sekali sebab fungsi ma tu berkaitan dengan kalimah selepasnya tu. Dia nak menigit, nak menafikan kalimah selepasnya, jadi kita buat dia sekali ya. Wama yakhda'una tu untuk besok ya. Ini
Okey, insyaAllah kita berhenti di sini dulu untuk hari ini dan kita akan sambung besok ya, untuk meneruskan perbincangan kita. Besok Selasa ya, kita raya hari Khamis ya. Okey, Rabu rasanya masih ada lagi kan ya? Tak ada bercuti kan? Okey ya, kita tengok kalau masih ramai lagi yang boleh menyertai Rabu tu, kita teruskan apa kelas pagi Rabu. Kalau tak ramai mungkin kita tangguhkan dululah ya. Mungkin ramai yang sudah balik kampung ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.